Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak di kata tempat. So sekarang ni minggu untuk pengawalan pergerakan untuk COVID-19. So kamu akan berada di rumah. Cikgu akan mengajar kamu dengan topik secara melalui YouTube. Nanti so kamu akan lalui beberapa fasa lagi pembelajaran melalui YouTube. So tajuk pelajaran kita hari ini ialah berkenaan dengan memahami peranan kerajaan dalam aspek pertumbuhan ekonomi, iaitu pada muka surat 79 sehingga muka surat 80 anak-anak. So cikgu nak waktu sekarang ni, waktu pembelajaran sekarang ni, kamu telah bersedia dengan membuka buku teks dan buku latihan. Okey, cikgu bagi masa kamu sekejap untuk ambil buku teks dan buku latihan. Terus buka muka surat 79 dan 80. Boleh? Okey. Okey, so hari ni kita akan belajar pada muka surat 79 berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi negara. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan dalam sesuatu kegiatan berkaitan dengan ekonomi tertentu. Peningkatan dalam sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi tertentu, terutama pembangunan ekonomi secara fizikal. Okey, dia dilihat melalui KPDNKK. Okey, KPDNKK. Okey, KDNKK. Okey, ekonomi sebuah negara, kalau kita boleh lihat di sini, dia terbahagi kepada 3 perkara. Macam mana pertumbuhan ekonomi itu meningkat? Bermula dari pendapatan isi rumah, pergi kepada kuasa beli pengguna, kepada keuntungan negara meningkat. Okey, apa yang cikgu nak cerita ialah berkenaan dengan pendapatan isi rumah. Pendapatan isi rumah ialah di mana gaji ataupun pendapatan. Contohnya dekat rumah kamu ada ayah, ada mak yang bekerja. Ayah bekerja gaji 2,000, mak bekerja gaji 2,500. So bila bergabung dua jadilah 4,500. Itu adalah pendapatan isi rumah. Cikgu, katakanlah abang saya bekerja cikgu juga, tapi duduk dengan mak ayah. So kalau abang tu bekerja duduk dengan mak ayah, katakanlah abang tu bekerja dekat 7E, gaji 1,200. So 2,000 ayah, 2,500 mak, 1,200 abang, dah menjadi 5,700 ringgit. 5,700 ringgit dikira sebagai pendapatan isi rumah. Apa nak guna bila awak ada duit gaji? Contoh awak bekerja, awak ada duit dekat tubuh awak. So apa awak nak buat bila awak ada duit? Perkara pertama awak akan buat ialah mesti awak nak berbelanja, betul tak? Mak ayah mesti nak bayar sewa rumah, nak bayar api air, nak bayar kos-kos perubatan contohnya, dan paling penting sekali mesti akan pergi Tesco, Maidin ataupun AOB dan sebagainya, beli keperluan asas, betul tak? Bila dia membeli berdasarkan duit yang dia ada, bila dia membeli, kita masuk kat sini, kuasa beli pengguna. Kamu ada duit banyak, mesti kamu nak beli banyak, betul tak? Bila kamu ada duit sikit, mesti kamu akan jimat. Mungkin sekarang ni dalam COVID-19, mungkin ada daripada mak ayah keluarga kita yang tak boleh bekerja. So pendapatan dia dah berkurang. Mungkin dia takkan keluar banyak rumah, duduk dalam rumah je, sebab nak jaga kewangan, kuasa beli menurun. Tapi kalau orang ada duit, pergi McD. Oh, tak payah masak bang, kita pergi beli je dekat McD. Beli McD, dah pergi McD, pergi pula KFC. So setiap hari beli kat kedai je, drive thru. So kuasa beli pengguna, bila duit banyak, kuasa beli pengguna pun meningkat. Bila kuasa beli ada, bila kita pergi beli dekat Maidin contoh, pergi dekat Maidin, kita bayar kan pakai duit tak? So bila bayar pakai duit anak-anak, bila bayar pakai duit, akan ada siapa yang kita akan dapat apa dengan Maidin tu? Kita akan dapat barang, contoh beras, ikan, gula, susu. Maidin akan dapat duit. Daripada duit tersebut, Maidin kumpul-kumpul cukup 1 tahun, Maidin kena bayar apa? Kena bayar cukai. Bila bayar cukai, dekat sini dah berlaku cerita dia. Keuntungan negara meningkat. Cikgu, apa kaitan keuntungan negara meningkat? Bila Maidin pergi bayar cukai, contoh kena bayar cukai berapa? 5 juta contoh bayar cukai kepada kerajaan, cukai hasil pendapatan dia. So bila bayar cukai, pendapatan negara pun meningkat. Oh, duit masuk sebab orang bayar cukai kepada kerajaan. Ibu bapa yang gaji dia 4,000 ke atas, kena bayar cukai juga. So bila bayar cukai, dia bayar cukai siapa? Kerajaan persekutuan. Bila bayar kepada kerajaan, siapa yang akan kutip duit cukai tu? Lembaga Hasil Dalam Negeri. Nama betulnya LHDM.
So, bila bayar cukai, semakin meningkat cukai, keuntungan negara meningkat. Okey. So, cikgu dah selesai cerita pendapatan isi rumah, kuasa beli meningkat dan keuntungan negara meningkat. Cikgu dah cerita sampai satu ni. Masuk dekat bawah. Merujuk kepada peranan kerajaan. Apa yang kerajaan bagi untuk membantu usahawan ni? Pelbagai insentif yang kerajaan telah bagi. Okey. Contohnya dasar ekonomi baru. Okey, ataupun program transformasi ekonomi, program transformasi kerajaan. Ini adalah dasar-dasar yang diberikan. Dan dasar yang terbaru yang diumumkan oleh kerajaan yang waktu pemerintahan Tun Dr. Mahathir, wawasan kemakmuran bersama untuk membantu ekonomi negara. Ini adalah perkara-perkara yang yang dititik beratkan oleh kerajaan untuk membantu usahawan. Okey, so cikgu nak dah habis cerita dekat sini. Kita akan masuk muka surat 80 anak-anak. Muka surat 80 dalam aspek pertumbuhan ekonomi dibahagikan kepada 3 perkara. Dibahagikan 3 perkara, iaitu peringkat ketempatan, peringkat negara, peringkat serantau. Apa hubung kait 3 peringkat ni? Ada kaitan ke 3 kaitan ni? 3 peringkat ni? Ya, ada kaitan dia. Peringkat pertama iaitu peringkat tempatan anak-anak. Peringkat tempatan, kalau awak nampak orang-orang contohnya, kalau dekat tempat kita ni majlis Iskandar Puteri, dia sediakan apa? Dia sediakan tempat-tempat kedai menjual. Dia sediakan apa lagi? Dia sediakan pasar-pasar tani, betul tak? Dia sediakan bukan pasar tani, pasar basah, jual ikan, sayur semua. Lepas tu setiap hari, contoh hari Selasa, hari Sabtu, dia wujudkan pasar tani. Kalau dekat Nusantara, hari Khamis dia buat pasar malam. Bila buat benda itu, wujudkan pasar tu, ada tak orang datang berniaga? Ya, ada orang datang berniaga. Bila ada orang datang berniaga, ada tak pembeli? Mesti ada pembeli. Bila ada pembeli, peniaga tu dapat untung tak? Dapat untung lah. Okey, so bila peniaga tu dapat untung, ini yang cikgu nak cerita. Poin pertama, kerajaan tempatan menyediakan peluang-peluang pekerjaan. Contoh menyediakan peluang-peluang perniagaan. Contohnya macam tadi lah, sediakan kedai, sediakan pasar, sediakan pasar tani, pasar malam, semualah berkaitan untuk peniaga tu menjual produknya. So, bila dah sedia, apa yang berlaku? Duit tu masuk. Bila duit tu masuk kepada peniaga tu ada kuasa beli tak? Peniaga tu ada kuasa beli kan? Bila peniaga tu ada kuasa beli, inilah flow dia. Duit masuk, pendapatan isi rumah. Bila ada duit masuk, ada kuasa beli. Bila dah ada kuasa beli, dia membeli dekat kedai Mayday ke Tesco ke, dia orang Mayday Tesco ni pun bayar cukai kepada kerajaan. Dapat keuntungan negara tu meningkat. Itu flow kehidupan kita. Betul tak? Flow perniagaan. Okey. So, habis dekat sini, habis dah dekat peringkat tempatan, kita nak masuk peringkat negara. Ini kerajaan sediakan, kerajaan tempatan, kerajaan negeri sediakan peluang-peluang pekerjaan kepada usahawan. Di peringkat persekutuan, iaitu kerajaan persekutuan, dia nak buat apa? Peringkat negara, dia nak memastikan ekonomi kita dalam keadaan stabil. Contoh sekarang, kalau sekarang ekonomi kita sangat dalam keadaan merosakkan, betul tak? Dari mana harga minyak kita semakin menurun. Hari ni harga minyak RM1.44. Dah jauh daripada RM1.50. Nampak macam happy. Tapi dari sudut ekonomi, ia sangat-sangat menakutkan. Okey, tengok dasar kerajaan apa ya? So bagaimana kerajaan nak memastikan ekonomi kita dalam keadaan stabil, ekonomi kita dalam keadaan yang boleh pergi jauh? Cikgu akan ambil sentuh surface dulu. Kerajaan akan buat 2 dasar. Iaitu sebelum saya masuk kerajaan buat 2 dasar, saya akan menyentuh dulu. Kerajaan memainkan peranan penting untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi melalui pelaksanaan dasar tertentu, iaitu dasar fiskal dan dasar kewangan. Dasar fiskal dilaksanakan melalui tindakan perbelanjaan kerajaan dan pelaksanaan cukai tertentu yang boleh mempengaruhi permintaan. Kesan dia apa bila buat dasar tersebut? Perniagaan akan berusaha meningkatkan pengeluaran barang
dan perkhidmatan tertentu. Seterusnya, meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Okey, saya nak sentuh dekat dasar fiskal. Nanti kita akan belajar lagi dasar fiskal dengan dasar kewangan di bab yang seterusnya, topik yang seterusnya, iaitu inflasi dan deflasi. So dekat dasar fiskal, kerajaan melaksanakan pertama dasar fiskal. Dasar fiskal ni apa cikgu? Dasar fiskal ni perbelanjaan pihak kerajaan. Apa contoh perbelanjaan pihak kerajaan? Okey, saya contohnya dekat sini. Kerajaan mengumumkan berkenaan dengan COVID-19, pekerja-pekerja dibenarkan berehat di rumah dan mereka diberikan allowance RM600 yang terjejas, RM600 sebulan. So itu adalah perbelanjaan pihak kerajaan. Kerajaan buat keluar duit. Contoh lain apa kerajaan bagi? Contohnya, saya mengumumkan pemberian subsidi untuk baja pertanian kepada golongan-golongan petani. Itu adalah bila kita bagi baja tu, itu adalah perbelanjaan kerajaan. Kerajaan bayar. So bila ada perbelanjaan, kerajaan nak kutip duit macam mana? Kerajaan belanja, itu kerajaan bagi kepada rakyat. Apa yang kerajaan bagi kepada rakyat? Tapi kerajaan nak kutip duit melalui yang cikgu sebut tadi. Macam mana cara meningkatkan keuntungan? Macam mana cara meningkatkan keuntungan? Mesti awak dah sebut dalam nanti. Ingat kan? Dengan cukai. So kerajaan akan melaksanakan cukai. Apa cukai yang kerajaan laksanakan? Kerajaan akan laksanakan berapa cukai dan beberapa perbelanjaan untuk apa? Ni, merangsang permintaan. Permintaan tu siapa? Kita lah, orang biasa ni. Permintaan, kita beli barang, kita minta. Nak beras, sekarang ni permintaan apa? Mas, tak ada. Sampai cikgu pun tak pakai mas, tak ada mas. So permintaan dia adalah kita minta. Penawaran orang yang memberi. Ingat permintaan kita nak minta sesuatu. Penawaran orang yang memberi. So kerajaan cuba nak merangsang permintaan. So bila kerajaan nak merangsang permintaan, dengan sendirinya penawaran pun naik sekali. Permintaan naik, penawaran naik. Okey? So kita masuk poin yang kedua, iaitu dasar kewangan. Dasar kewangan dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia. Dilaksanakan oleh BNM, Bank Negara Malaysia. Apa benda dasar kewangan yang akan dilaksanakan? Okey, dalam dasar kewangan ni, ia adalah untuk selain dasar fiskal, dasar kewangan bank. Bila kita tahu bank, mesti akan ada dua benda je. Pertama, mesti awak nak simpan duit, betul tak? Yang kedua, mesti awak nak pinjam duit. Nanti ayah awak, contoh ayah awak dah tak ada duit ni, nak buat apa contohnya ayah awak tengah fikir bisnes dah tak masuk ni, pening ni. Dia pun pergi dekat bank buat pinjam personal loan. Contoh, personal loan pinjam RM10,000. Bayar berapa? 5 tahun lepas ni baru bayar balik dalam masa 5 tahun. Itu adalah contoh-contoh dasar kewangan. Okey, apa yang bank negara akan laksanakan? Dia akan laksanakan meningkatkan atau menurunkan kadar faedah. Pertama, kadar faedah pinjaman. Yang kedua, kadar faedah simpanan. Apa benda kadar faedah pinjaman simpanan? Cikgu akan ajar di bahagian inflasi dan deflasi nanti. So kamu just kena tahu dasar kewangan. Kalau sebut dasar fiskal, ada dua perkara. Perbelanjaan kerajaan, pelaksanaan cukai. Kalau sebut dasar kewangan, awak kena ingat dua perkara juga. Meningkatkan atau menurunkan kadar faedah simpanan atau pinjaman. Boleh anak-anak? Okey. So, dah habis dah dasar peringkat negara, kita pergi yang terakhir, peringkat serantau. Dalam peringkat serantau anak-anak, di mana bila kita negara kita dah pesat dah, orang dah membeli pasaran tempatan dah tepu, ramai orang beli barang, ramai banyak dah pelanggan kita. So kita nak mengeluarkan produk kita keluar negara. Tapi macam mana cara kita nak jual produk kita keluar negara? Itulah adalah peranan, dekat situlah peranan yang paling penting, iaitu peranan kerajaan. Kerajaan akan bagi allowance. Kerajaan akan bagi allowance ekspor. Allowance ekspor ni kerajaan bantu usahawan untuk menjual produknya keluar negara. Selain itu, cuba teka. Kita dah belajar sebelum ni. Apa agensi kerajaan yang membantu usahawan menjual produknya keluar negara? Siapa boleh teka tu, dia dalam hati dah keluar. Mak, memang dia cerita.
Okey, so cikgu akan bagi tahu jawapan dia. Ianya ialah matric. Okey, agensi kerajaan yang membantu usahawan untuk ekspor ke luar negara, nama dia matric. Apa peranan matric? Refresh balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, peranan matric yang cikgu dah ajar sebelum ni. Okey, so itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi yang terbahagi kepada division balik, yang terbahagi kepada bagaimana duit kerajaan tu dapat bagaimana kerajaan dapat duit. Senang. Kerajaan dapat duit, pertama, pendapatan isi rumah. Orang tu bekerja, ada duit, tolong kepada dah ada duit, dia pun nak belanja pergi kepada kuasa beli. Bila dah pergi kepada kuasa beli, dia beli kat kedai itu pun bayar cukai kepada kerajaan. Kerajaan pun dapat untung, keuntungan negara pun meningkat. Okey, apa insentif yang kerajaan bagi? Terbagi kepada mesti dua, program transformasi ekonomi, program transformasi kerajaan. Dan cikgu tambah satu lagi yang terbaru yang dilaksanakan oleh Dr. Mahathir, iaitu Wawasan Kemakmuran Bersama. Okey anak-anak, pada peringkat ini pula terbahagi dalam membentuk pertumbuhan ekonomi, terbagi pada tiga. Pendapatan negara serantau. Ingat, tempatan sediakan tempat kerja, tempat menjual, sediakan kedai, sediakan pasar. Negara pula terbagi pada dua, iaitu fiskal dan secara dasar fiskal, dasar kewangan. Dasar fiskal cukai, dasar kewangan adalah kadar faedah anak-anak. Dan yang terakhir, peringkat serantau, kerajaan nak membantu usahawan untuk menjual produknya keluar negara Malaysia. Dengan apa? Melalui memberi allowance ekspor. So bila bagi allowance ekspor, kerajaan galakkan orang, pergilah jual luar negara, pergi kerajaan jual. So selain itu, agensi kerajaan yang membantu untuk allowance ekspor adalah membantu usahawan untuk ekspor produk ke luar negara, nama dia matric. Okey anak-anak, so itu saja pelajaran kita hari ini. Cikgu nak kamu pergi pada buku latihan, buku nota, indeks, tuliskan peranan kerajaan dalam pertumbuhan ekonomi. Pergi kepada muka surat yang kosong, buat nota cikgu untuk ini. Tugasan di rumah untuk pembelajaran hari ini. Kita sambung sekali lagi. Pembelajaran kita yang seterusnya adalah peranan kerajaan dalam guna tenaga, yang terdiri daripada 4 pengangguran, iaitu pengangguran pertama, pengangguran bermusim, pengangguran kitaran, pengangguran teknologi, pengangguran struktur. Okey anak-anak, dekat pengangguran ni cikgu nak kamu baca apa maksud pengangguran dan bagaimana cara nak atasi. Nanti di kelas seterusnya cikgu akan cerita dekat kamu secara YouTube juga untuk pembelajaran kamu di rumah. Sekian daripada cikgu. Salam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.